PLC kita panggil, dulu bila kita bercakap tentang PLC, kita menggunakan istilah bahasa Inggeris. Kita sangat familiar dengan perkataan PLC, Teacher Sharing Session, Lesson Study, Learning Walk. Jarang kita menggunakan perkataan dalam bahasa Melayu sebenarnya, sebab mereka ini mungkin mendapat maklumat ini berdasarkan daripada perkataan yang diterima di seluruh dunia dalam bahasa, tapi kita memang sangat familiar. Jadi Professional Learning Community atau komuniti pembelajaran profesional ini sebenarnya telah lama kita war-warkan di sekolah. Atas dasar itu kita semua orang bercakap tentang PLC. Itu apa sebenarnya? What is PLC? Jadi persoalan yang menjadi titik perbincangan kita pada hari ini ialah mengapa guru tidak menjalankan PLC ini secara aktif. Mungkin saya percaya ada sekolah yang menjalankannya, tapi namun begitu berdasarkan kajian awal yang saya buat di daerah PPD Seremban ini mendapati bahawa ramai guru sebenarnya sudah tidak menjalankan, namun begitu mereka hanya menjalankan 4 saja alat kolaboratif, iaitu Learning Walk, Teacher Sharing Session, peer coaching dan lesson study. Itu saja 4 dan beberapa sekolah menjalankan video kritik. So, bagaimana dengan selain daripada itu? Jadi saya hari ini saya apakah punca kepada perkara ini berlaku? Baik. Kita berdasarkan pembacaan saya mendapati bahawa salah satu punca teacher isolation. Guru sebenarnya tend untuk bekerja bersendirian. Jadi bila di sekolah kita memang sebenarnya terikat kepada jadual waktu yang sangat ketat. Jadi berlakulah wabak-wabak teacher isolation ni. Dan kita memang telah diperakui di seluruh dunia sekalipun, memang berlaku teacher isolation di sekolah. Jadi teacher isolation ni dibagi pada 3. Okey, iaitu egg crate isolation, yang mana cikgu memang menutup pintu kelasnya, menutup dirinya pada ruang kerjanya tanpa ingin membuat collaboration bersama dengan guru-guru yang lain. Yang kedua, psychological isolation ini adalah keengganan guru untuk berkolaboratif dengan guru-guru lain, terutama sekali berkenaan dengan teknik-teknik pengajaran yang terkini. Mungkin benda ini juga pernah berlaku di sekolah. Mungkin cikgu juga ada berhubung antara satu sama lain, tapi keadaan itu jarang berlaku. Dan guru lebih cenderung untuk berusaha untuk menghabiskan silibus. Jadi untuk berjumpa itu mengambil masa yang pada pendapat mereka, berdasarkan pembacaan saya lah, mereka akan mengambil masa yang panjang untuk berkolaboratif antara mereka kerana mereka akan mengejar silibus. Tapi keadaan sudah berubah sekarang. Adaptive isolation ini adalah keengganan guru untuk menerima perkara-perkara baru dalam pendidikan. Adalah sukar untuk mereka dan mereka akan menghadapi resistance, satu menutup pemikiran mereka untuk menerima benda. Saya tidak menafikan ada wujud guru-guru yang sangat terbuka, tapi bilangan amat. Okey. Dan evidence menunjukkan bahawa, tapi kita patut memberi ruang kepada guru-guru. Di Malaysia sendiri ada di kawasan PPD Seremban sendiri, selepas kajian awal yang saya lakukan, mendapati bahawa punca guru-guru tidak berkolaboratif adalah masalah masa. Mereka mengatakan masalah masa. Dan mereka juga mengatakan jadual terlampau ketat, terlampau banyak. Jadi sebenarnya jadual yang terlampau ketat ini yang menyebabkan cikgu-cikgu bekerja secara bersendirian. Keadaan itu. Jadi evidence menunjukkan bahawa jika guru diberi masa dan juga alat-alat yang untuk berkolaborasi kepada mereka, mereka memang boleh mengajar dengan efektif dan untuk memastikan kemenjadian pelajar, untuk meningkatkan prestasi sekolah. Itu yang selalu disebut di sekolah, meningkatkan prestasi. Jadi dalam kajian ini menunjukkan bahawa guru jika diberi masa dan diberi tools to collaborate, mereka pasti akan melakukannya. Ini bukan kajian kita, ini kajian di seluruh dunia. Jadi kita kena memberi ruang kepada guru-guru ini pada segi masa dan penetapan jadual waktu. Jadi kita sekarang ni dalam zaman tidak ada peperiksaan.
Contoh UPSR telah dimansuhkan dan PT3 ditangguhkan. Maksudnya bukan dibatalkan, cuma dibatalkan pada tahun ini, dan kita cuma ada satu peperiksaan akhir tahun, akhir sekali, itu SPM. Jadi guru-guru mempunyai ample time, banyak masa untuk berkolaboratif sebenarnya. Ruang-ruang yang diberi oleh KPM ini telah sebenarnya membuka peluang dan ruang yang luas kepada guru-guru untuk berkolaborasi. Jadi yang penting sekali, pertama, untuk memastikan perkara ini berlaku, pertama adalah kepemimpinan. Okay, pemimpin sekolah. Mereka ini akan jadi penggalak kepada pelaksanaan PLC di sekolah. Kerana memang banyak kajian menunjukkan bahawa PLC boleh meningkatkan performance pelajar. Okay, ini adalah kajian mereka, bukan saya yang berkata begitu. So why not kita accept PLC? Dia juga adalah shared expertise. Semua orang ada kelebihan. Mereka, guru-guru ada kelebihan masing-masing. Why not kita duduk bersama-sama dan kita share antara kemahiran itu, kepakaran itu antara satu sama lain. Dan budaya kolaboratif mungkin tidak banyak berlaku di Malaysia. Budaya kolaboratif ini juga merupakan satu daripada model teamwork yang kita harapkan akan berlaku di Malaysia pada tahun 2021 hingga ke tahun-tahun yang akan datang. Dan akhir sekali, seperti biasa, result oriented ini biasanya di hujungnya mestilah kita ingin melihat prestasi. Bukan saja prestasi dari segi peperiksaan, mungkin daripada segi keterampilan individu, daripada segi kemahiran yang student pelajar telah capai. Itu not necessarily result oriented, not necessarily SPM sahaja sebenarnya. Jadi when teachers have opportunities to collaborate, opportunities, peluang, beri mereka peluang, saya percaya mereka akan duduk dan boleh berbincang berkenaan dengan pedagogi, berkenaan dengan pengalaman, dan juga berbincang berkenaan dengan konten. Itu adalah kerja buat guru. Jadi kita kena beri mereka peluang sebenarnya. Kita jangan selalu kita melihat pada kelemahan. Sebenarnya ada cara untuk kita memperbaiki keadaan ini. Tambah pula dengan keadaan kita tidak ada peperiksaan. Jadi ruang-ruang itu menjadi lebih luas. Okay. Baik, sebenarnya PLC ni dah lama di Malaysia. Pada tahun 2004, PLC tidak datang sebagai satu PLC. Dia datang sebagai satu kajian lesson study yang dibuat oleh seorang yang mengambil PhD, dan dibentangkan pada Wrexham ambil alih mengambil projek ini dan melakukan penataran di beberapa buah sekolah dan melaksanakannya. Dan pada 2011, Kementerian Pendidikan telah promoting lesson study dalam kalangan guru. Mengenalkan lesson study dalam kalangan guru. Namun begitu, tahun 2012 apabila KPM mendapati bahawa program ini sangat bagus, mereka telah menjadikan sebagai satu dasar. Mungkin bukan dasar, mungkin satu benda yang patut dilaksanakan oleh guru. Namun begitu, sejak akhir ini nampaknya PLC ini walaupun telah bertambah alat kolaboratifnya, namun begitu guru-guru sebenarnya telah hilang sentuhan itu dan tracknya. Di manakah kedudukan PLC itu sekarang? Pada tahun 2018, KPM telah membuat penataran tambahan 4 lagi alat kolaboratif, menjadikan dia 12 alat kolaboratif. Tahun 2019 maka terbitlah buku Kit PLC. Saya berharap semua guru di Malaysia patut ada Kit PLC. Usaha yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ini untuk membugarkan semula PLC ini kita kena sambut sebenarnya sebagai seorang guru. Ini adalah Kit PLC yang ditulis pada tahun 2019. Saya percaya ramai guru yang ada, tapi kita memang tidak membacanya. Ada guru yang membaca. Tapi kita kena membaca secara mendalam sebenarnya. Apa yang termaktub dalam Kit PLC, apa yang dihasratkan oleh KPM dalam PLC. Terutama sekali untuk perkembangan pendidikan di Malaysia dalam keadaan kita perlu melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Jadi kita perlu berkolaboratif dalam kalangan guru untuk menghasilkan sesuatu supaya pencapaian pelajar itu dapat ditingkatkan dari segala segi, daripada segi holistik. Okey, bukan saja pencapaian dalam peperiksaan itu adalah end produknya kan, peperiksaan dan juga perkembangan pelajar secara holistik. Baik, sebenarnya pertambahan, jangan merasa takut tengok alat kolaboratif ini, macam banyak. Dia sebenarnya adalah 12 tambah 1. Dialog prestasi itu adalah strategi. 12 itu yang lain itu ada alat kolaboratif.
kita rasa benda ini banyak, tetapi bila kita tahu cara untuk menggunakannya, kita memang boleh melakukannya. Dalam setahun kita boleh melaksanakan semua dengan cara-cara yang biasanya saya buat di PPD. Saya ada satu cara untuk melaksanakan ini, dan kita tak semestinya laksana 12 kali. Mungkin kita buat 6, tahun depan kita mungkin cuba yang lain. Itu maksud saya. Jangan takut tengok yang bulatan ni. Baik. Sebenarnya dalam kit PLC ni sebenarnya ada 3 konsep PLC yang diutarakan. Yang pertama, fokus. Jadi dalam bila cikgu melihat dalam kit jadi saya nak mengeluarkan daripada kit ini apa yang apabila kita melakukan PDP dalam kelas, kita kena berfokus apa yang kita bincangkan tentang satu isu yang kecil, tidak perlu isu yang besar. Kemudian berkumpul lagi, berkolaboratif lagi untuk membuat pembetulan dan penambahbaikan. Dan sudah semestinya akhir setelah beberapa minggu kita dapat sesuatu tu dalam masa overnight, semalam, beberapa minggu, dan kita buat lagi perjumpaan, bincang lagi, dan akhirnya akan pasti sedikit atau banyak akan menghasilkan satu amal terbaik yang wujud daripada perbincangan itu. Okey, sebab manusia berubah, student berubah. Kita kena mengikut kepakaran kehendak pelajar. Kita sentiasa terbuka. Pelajar sekarang mungkin lebih advance daripada kita. Saya mengajar hampir 36 tahun dari zaman KBSR sehingga kita menggunakan DSKP, dan saya cakna terhadap sebarang perubahan dalam pendidikan. Baik. Apakah yang menjadi idea utama dalam PLC yang dikeluarkan oleh KPM ini? Apakah idea utamanya? Ada 3 idea utama. Memastikan student belajar. Pastikan semua murid dalam kelas itu belajar. Okey, bagaimana dia nak belajar? Bagaimana kita boleh mencetuskan suasana itu? Kita perlulah berkolaboratif dalam kalangan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang mahir, kawan-kawan kita yang pakar dalam ICT, bersatu padu, bersama-sama. Apa tujuannya? Untuk memastikan setiap murid itu belajar dalam pendemokrasian pendidikan. No child left behind. Sama ada pada tahap yang bagus, mungkin pelajar itu lambat, kita tak kata dia bodoh, kita kata dia lambat. Kita kena melayan pelajar-pelajar seperti ini. So bagaimana kita boleh melakukannya? So kita berkolaboratif. Kita patut lakukan itu. Tanpa kolaboratif, mana mungkin kita boleh melihat, mengkaji pelajar kita. Kita kena selalu bersifat mengkaji. Dan yang penting sekali fokus pada pencapaian. Pencapaian boleh jadi pepeksaan, boleh jadi sikap. Mungkin boleh jadi dalam cara-cara bercakap. Itu juga pencapaian. Daripada seorang yang pasif kepada seorang yang lebih aktif, kepada pelajar yang tertutup kepada terbuka pemikirannya. Kita tak tahu kan, setiap pelajar itu berbeza. Sebab tu dalam PDP kita kena menerapkan PDP terbeza. Kerana manusia itu berbeza, kita pun berbeza. Jadi untuk itu kita perlu berkolaboratif kerana perbezaan pendapat itu. Mungkin kita boleh buat teacher sharing session pada salah satu ketika. Jadi kita boleh menghasilkan, mungkin akan menghasilkan satu isu dalam kelas. Baik cikgu. Baik, ini adalah satu, bukan saya tidak pernah sebenarnya pada tahun 2013 saya sendiri sebenarnya didatangi oleh 2 orang. Ini pengalaman saya sendiri. Bagaimana PLC ini mula saya mengenal PLC pada tahun 2013, di mana 2 orang pensyarah daripada Universiti Negeri yang datang ke sekolah saya. Yang mengajar tu saya lah. Jadi saya diperhatikan oleh pensyarah daripada UKM, pegawai-pegawai daripada PPD untuk melihat PDP saya. Pada ketika itu saya tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan, apa yang mereka lakukan. Jadi proses ini adalah proses lesson study. Salah satu daripada cabang alat kolaboratif dalam PLC. Baik, jadi kita mengajar dan kita diperhatikan. Kita dalam gambar itu pun kita lihat bagaimana pemerhati. Ini pada ketika itu saya memang bersedia untuk mengajar. Saya memang volunteer untuk mengajar. Walaupun pada ketika itu umur saya dah 52 masa itu. Jadi saya baru mengenal PLC, benda baru dalam pendidikan saya sejak tahun 1986 mula mengajar. Tak ada benda-benda macam ni. Benda-benda sebenarnya kita tak nampak impak dia. Sehingga bila masuk dalam bilik refleksi barulah saya tahu. Kita sebenarnya patut bersikap terbuka. Kita tidak boleh selalu berada di dalam dunia kita.
kita kena buka pintu dan bilik kelas kita kepada orang untuk masuk. Sebab itu wujud alat kolaboratif, kumpulan rakan kritik. Kita boleh panggil orang untuk kritik kita. Jadi pada masa itu yang membuka minda saya, menarik sebenarnya lesson study ini, salah satu cabang PLC. Jadi saya melakukan ini, jadi mereka membuat artikel berkenaan dengan research yang mereka buat untuk PDP yang ini. Bila saya membaca artikel tu, sebenarnya banyak daripada sudut, mereka melihat PDP kita ni pada sudut yang berbeza, yang kita tidak pernah terfikir. Itulah pengalaman yang pertama saya sebagai sebenarnya yang mengamalkan PLC di sekolah. Jadi saya juga telah dekat PPD bila saya sudah minat, jadi saya memang sebenarnya banyak membuat pembentangan di conference lesson study antarabangsa. Saya tak tunjukkan di sinilah. Namun begitu, apalah gunanya kita buat pembentangan di luar negara tanpa kita melakukannya di daerah kita sendiri. Pertama, saya telah membuat satu program PLC lesson study, parallel lesson study open classroom di sebuah sekolah. Dan benda-benda macam ini berlaku dan saya nampak kita sebagai seorang pendidik, jadi kita nak melihat sebenarnya end product dia macam mana. Sehingga di akhirnya, semasa sesi refleksi, memang ada guru yang sangat terharu. Mereka tidak menyangka rupanya ada orang lain yang ada idea yang baru untuk disampaikan. Jadi saya rasa program ini sebenarnya berjaya dilaksanakan dan membuka mata. Dan sekolah ini telah membudayakan lesson study. Dan baru-baru ini mereka menjalankan video kritik. Rakan guru kritik, kumpulan rakan kritik dan juga lesson study pada awal tahun. Walaupun zaman PKP mereka berusaha. Di sekolah kompleks skala A ni saya boleh katakan menjadi sekolah contoh kepada kami. Dan kami juga telah atas usaha kami telah melantik 4 buah sekolah di daerah kami ini untuk tujuan untuk memperkasakan PLC sebagai sekolah bestari PLC. Mereka akan menjadi contoh kepada sesiapa sahaja yang ingin melihat pergerakan, pembugaran, pelaksanaan PLC di peringkat sekolah. Jadi tindakan ini mesti bermula daripada kita. Bagaimana kita nak memperkasakan tanpa kita memulakan. Kita tidak boleh melihat pada orang lain. Kenapa dia tak buat, kenapa JPN tak buat. Tak perlu. Kita kena memulakan dengan kapasiti yang kita ada. Saya sebagai pegawai ASIC Plus, tahun inilah, tahun 2019 saya mula bergerak. Tahun ini saya memang diberi mandat yang besar untuk melaksanakan di peringkat daerah. Jadi saya melaksanakan satu perkara yang sukar tapi dengan bersemangat sebenarnya untuk melakukan pembugaran PLC ini semula. Jadi saya membuat satu program di sekolah di kawasan PPD. Jadi sebelum saya melaksanakan, saya nak tengok sebenarnya PLC ini dibuat atau tidak. Betul ke kita perlu membugarkan PLC? Perlu ke kita memperkasakannya? Jadi saya membuat banyak kajian awal secara soalan terbuka. Baik, tinjauan awal yang saya mendapati ramai guru faham apa itu PLC. Tetapi cuma 12% guru dapat menyenaraikan alat kolaboratif dalam PLC. Yang saya dapat cuma 4 atau 5. Kita ada 13. 12 tambah 1 adalah strategi. Dan mereka berpendapat setelah saya terlibat dalam lesson study guru bahasa Arab dalam tahun 2020, kemudian 2020. Kemudian saya mendapati bahawa melalui berdasarkan soalan-soalan terbuka yang saya kemukakan pada guru-guru ini, mereka bersetuju sebenarnya. 88.5% yang bersetuju bahawa lesson study perlu dilaksanakan di sekolah. Hari ini saya bukan bercakap tentang saja lesson study, alat-alat kolaboratif yang lain juga. Baik. Apa yang saya buat di daerah saya lah, Seremban. Sebab saya ingin menyokong sebenarnya apa yang KPM hasratkan. Pembugaran PLC perlu dilaksanakan. Jadi saya namakan program ini program pembestarian PLC. Jadi pada awalnya saya akan membuat pembugaran PLC kepada 160 buah sekolah menengah sekolah rendah di seluruh Seremban. Dan saya meletakkan timeline itu, pelaksanaan lesson study Jun Julai bagi semua sekolah dan akhirnya saya akan akhiri dengan kolokium. Kolokium lesson study, saya rasa jarang orang buat kolokium, orang buat kolokium amalan terbaik tapi jarang yang buat kolokium lesson study.
saya akan membuat Colloquium Lesson Study pada 28/8/2021. Dan pada ketika itu kita akan ada perkongsian amalan terbaik dalam kalangan guru. Dan kita juga meminta juga pihak-pihak luar seperti IPG, pesyarah pada IPG, pesyarah pada UKM dan juga pegawai SSC di negeri lain untuk mungkin sharing ideas. Perkongsian, platform untuk perkongsian ni sangat penting sebenarnya. Sebab dalam pendidikan sekarang, saya akan bersara lagi 5 bulan. Jadi saya menyimpan hasrat untuk memastikan PLC ini dapat dijalankan di sekolah. Ini adalah carta pembatuan timeline saya. Ini yang saya lakukan di daerah Seremban. Sesiapa yang ingin bertanya pasal ini nanti boleh tanya saya kemudian. Tapi kita kena bergerak. Apa yang kita tidak boleh menunggu sebenarnya. Tunggulah jabatan bagi penataran. Sebab PPD tak boleh bagi penataran. Saya buat one step forward untuk memastikan PLC ini dapat diwawalkan kepada sekolah. Penat sebenarnya KPM buat PLC tapi cikgu tak buka pun. Cikgu tak tengok pun. Cikgu pun tak sedar betapa bagusnya PLC ini. Dia ada amalan kolaboratif yang boleh diterima pakai di seluruh dunia. Kita jangan ketinggalan. Di Indonesia lebih advance lagi. Mereka memang ada badan, ada pertumbuhan lesson study mereka sendiri. Kita berada di mana sekarang. So kita jangan kata aku seorang saja bergerak, kita tak boleh bercakap macam tu cikgu. Kita kena bergerak, bila semua orang bergerak maka terjadilah apa yang sepatutnya terjadi. Kita boleh melihat pelajar-pelajar kita akan berubah. Kita pasti akan berubah kalau kita ada matlamat untuk melaksanakan PLC tersebut. Baik, amalan kolaboratif melalui PLC meningkatkan kualiti pendidikan guru demi kemenjadian murid cikgu. Jadi saya sebenarnya ingin berharap saya ingin mendoakan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua guru-guru di Malaysia ini terbuka minda, open your classroom to visitors. So why not, jangan kita simpan lagi kita kat dalam kepakaran kita tunjuk dekat orang. Saya pun pernah jadi guru inovatif tu. Pernah jadi guru inovatif sharing the ideas tapi kita tak ada platform. Jadi saya doakan guru-guru akan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dapat menjalankan aktiviti pendidikan yang kita sayangi. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.